Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Asri selaku pensyarah penyelia saya sepanjang tempoh praktikum. Saya Nurliana binti Mak Fazli dari PAI 3. Pada hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum iaitu RPP. Dalam kandungan pembentangan ini, saya akan klasifikasikan kepada 5 bahagian utama, iaitu yang pertama maklumat praktikum, yang kedua pengetahuan dan kandungan sedia ada yang diaplikasikan di sekolah, yang ketiga pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi di sekolah, dan keempat ilmu binaan dan inovasi, dan terakhir tentang komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Yang pertama, tentang maklumat praktikum. Sebagai pengenalan, nama sekolah tempat saya berkhidmat adalah Sekolah Kebangsaan Gelam-Gelam Peti Surat 484-91308 Sempurna. Jarak perjalanan ke sekolah saya adalah mengambil masa selama 45 minit, iaitu dari rumah menaiki kereta ke Jeti Guru, kemudian menaiki bot dan akan tiba di Jeti Balimbang untuk melalui jambatan, kemudian akan menaiki bas sewa untuk ke sekolah. Tempoh mengajar saya sebanyak 8 masa, iaitu 6 masa dalam subjek pendidikan Islam dan 2 masa lagi dalam subjek bahasa Arab. Di sekolah saya mempunyai 27 orang guru, manakala bilangan murid pula iaitu 258 orang murid. Di sekolah saya mempunyai 2 sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang, dan bilangan kelas yang ada iaitu 12 buah kelas, dan saya merupakan guru kelas tahun 5 Bestari 5B. Saya telah diamanahkan untuk mengajar subjek pendidikan Islam dan bahasa Arab bagi murid tahun 5 dan 6. Ini merupakan gambar saya bersama barisan para pentadbir di Sekolah Kebangsaan Gelam-Gelam. Ini pula gambar saya bersama barisan guru-guru di Sekolah Kebangsaan Gelam-Gelam. Seterusnya, ini merupakan gambar bangunan dan kawasan persekitaran sekolah saya. Dan yang terakhir, ini merupakan gambar perpustakaan di Sekolah Kebangsaan Gelam-Gelam. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasikan di sekolah. Baik, pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasikan di sekolah. Yang pertama iaitu kemahiran pedagogi, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana isi pelajaran boleh disampaikan kepada pelajar dengan berkesan, sejajar dengan pendapat Schulman pada tahun 1987. Selain itu, penerapan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Yang seterusnya, persediaan mengajar, menyediakan perancangan pengajaran sebelum mengajar, menentukan objektif pengajaran, strategi, kaedah dan teknik pengajaran. Bina keyakinan guru untuk memastikan pengajaran lebih sistematik dan berkesan. Yang seterusnya tentang pengetahuan pelajar dan ciri-ciri pelajar, iaitu pemilihan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan setiap ciri pelajar. Pengetahuan guru mengenai ciri-ciri pelajar serta latar belakang mereka, dan pelajaran akan lebih menyeronokkan dan memberi kesan yang positif. Yang terakhir iaitu kemahiran berkomunikasi, bertutur dengan pelbagai nada, suara yang lancar, intonasi yang sesuai, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap pelajar, dan guru merupakan pembimbing atau pemimpin di dalam kelas. Yang seterusnya iaitu kesediaan guru. Guru ini bertindak sebagai pengamal dan penyebar ilmu sejajar dengan pendapat Ashley pada tahun 2013, memilih dan merancang modifikasi pengajaran yang sesuai dengan murid dan menyediakan dan melaksanakan rancangan pengajaran harian RPH secara sistematik.
Okey, baik. Sebagai seorang guru, saya bertindak sebagai penyebar ilmu pengetahuan sejajar dengan pandangan Ashley 2013 yang mana guru perlu menyediakan diri dengan ilmu pengetahuan mengenai subjek yang diajar di sekolah. Oleh itu, sebagai guru agama, saya perlu menguasai bidang ilmu pendidikan Islam, seterusnya bertindak untuk merancang modifikasi pengajaran yang sesuai dengan murid. Sebagai contoh, saya terlebih dahulu kena menyediakan melaksanakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH secara sistematik, iaitu bermula daripada set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya adalah penutup. Dengan berpandukan bahan bantu mengajar iaitu BBM yang akan membolehkan suasana pengajaran di bilik darjah itu lebih kondusif sekaligus pencapaian murid-murid dalam akademik dapat ditingkatkan, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya adalah penekanan kemahiran 6C, merupakan satu kemahiran pedagogi abad ke-21 yang perlu diterapkan oleh seorang guru ke dalam jiwa setiap murid bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Antara kemahiran 6C yang ditekankan adalah yang pertama iaitu karakter, yang kedua adalah country, yang ketiga iaitu creative thinking, yang keempat collaboration, yang kelima communication dan yang terakhir yang keenam adalah critical thinking. Baiklah, yang pertama iaitu karakter. Karakter ini bermaksud merujuk kepada perwatakan, iaitu watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Maksudnya di sini, sebagai seorang guru, saya perlu menunjukkan tingkah laku yang positif kerana guru bertindak sebagai suri teladan kepada murid. Hal ini sejajar dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Sofia pada tahun 2016 bahawasanya guru adalah role model kepada murid-murid. Sebagai guru yang berintegriti, nilai-nilai murni dan nilai-nilai positif seperti baik hati, saling membantu dan juga banyak lagi nilai-nilai murni yang positif yang perlu dipamerkan kepada murid-murid supaya murid-murid dapat mencontohi nilai-nilai positif yang ditonjolkan. Seterusnya, country. Country iaitu bermaksud kenegaraan, iaitu kenegaraan di mana guru bertindak untuk memupuk perpaduan pelbagai kaum seperti mana yang dikemukakan oleh Miller pada tahun 1995 iaitu merujuk kepada sikap patriotisme dalam diri iaitu cinta akan negara dan mempunyai identiti nasional. Yang ketiga iaitu creative thinking. Creative thinking ini bermaksud pemikiran kreatif. Ini merupakan pemikiran kreatif iaitu kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar biasa, pelbagai dan bernilai. Okey, sebagai contoh, setelah saya menjalankan aktiviti PDP saya di bilik darjah, terutamanya di murid tahun 5 aktif, saya telah menyuruh mereka mencipta sesuatu yang menarik. Contoh, pohon ilmu. Dengan pohon ilmu itu yang mereka hasilkan dapat menunjukkan kecekapan mereka menggunakan minda bagi menghasilkan satu pohon ilmu mengenai topik yang berkaitan. Hasilnya, murid-murid akan mempunyai pemikiran kreatif yang semakin tinggi. Seterusnya yang keempat iaitu collaboration. Collaboration bermaksud kolaborasi, iaitu satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat. Okey, baik. Dalam aktiviti berkumpulan, saya sangat menggalakkan murid-murid saya untuk saling bekerjasama di antara satu sama lain. Kadar ini sangat penting supaya untuk mengelakkan jurang perbezaan antara murid yang lebih aktif maupun murid yang pasif. Kedua-dua murid ini akan saling bekerjasama, seterusnya akan mewujudkan semangat pasukan yang tinggi dalam kalangan mereka dan mencetuskan nilai-nilai kerjasama, nilai keusahawanan dan banyak lagi nilai-nilai yang positif dalam jiwa setiap murid. Manakala yang seterusnya adalah communication.
Communication adalah bermaksud komunikasi yang melibatkan dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Sebagai contoh, untuk menjadi seorang guru yang efektif dan sangat digemari oleh murid-murid, sekaligus dapat membantu murid untuk meningkatkan pencapaian akademik di bilik darjah, terutamanya bagi mata pelajaran pendidikan Islam, saya kena menguasai kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal bagi membantu murid untuk menjadi murid yang lebih aktif di bilik darjah. Seterusnya adalah critical thinking. Critical thinking ini bermaksud pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini merupakan sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Baik, dalam sesi PDP saya akan menggalakkan murid-murid supaya lebih banyak berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah, terutamanya bagi subjek pendidikan Islam. Sebagai contoh, saya menyediakan beberapa lembaran kerja yang diberikan kepada murid untuk menguji dan memberikan aktiviti pengukuhan kepada diri mereka, sekaligus dapat mengukur tahap kefahaman mereka dalam subjek pendidikan Islam. Misalnya, melalui lembaran kerja berbentuk silang kata. Dengan cara itu, murid-murid dapat menyelesaikan masalah berbentuk teka silang kata dalam subjek ini. Baik, ini merupakan contoh lembaran kerja silang kata yang saya berikan kepada murid. Selain itu, antara pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran yang telah saya praktikkan adalah melalui pengurusan bilik darjah. Melalui pengurusan bilik darjah, saya telah memastikan suasana pembelajaran yang kondusif bagi melahirkan murid-murid yang lebih responsif dan PDPC menjadi lebih efektif. Seterusnya adalah pemanfaatan digital. Sebagai seorang guru di abad ke-21, saya telah menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi TMK selaras dengan keperluan kaedah pedagogi kontemporari. Sebagai contoh, saya telah menggunakan beberapa kemudahan teknologi seperti komputer riba, LCD, speaker dan juga menghasilkan beberapa PowerPoint mengenai topik-topik yang saya akan ajar kepada murid-murid. Yang ketiga iaitu pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi adalah traffic light. Traffic light merupakan kawalan kelas. Traffic light merupakan kawalan kelas bagi memastikan murid-murid sentiasa berdisiplin dan fokus sepanjang PDPC, sejajar dengan teori behaviorisme pada tahun 1849 hingga 1958. Di mana dalam teori behaviorisme ini, murid-murid akan mempunyai pelbagai tingkah laku. Oleh sebab itu, bagi mengawal disiplin murid-murid dalam bilik darjah, saya kena menyediakan satu bahan yang memastikan mereka sentiasa fokus dan berdisiplin sepanjang tempoh PDPC yang sedang berlangsung. Buktinya, melalui penggunaan emoji 3 warna sebagai tanda warna hijau menandakan mereka faham, warna kuning menandakan mereka kurang faham dan warna merah menandakan mereka tidak faham. Hasilnya, kawalan kelas akan berada dalam keadaan terkawal dan perhatian murid terhadap PDPC sangat memberangsangkan. Ini merupakan salah satu contoh traffic light yang saya lakukan kepada murid-murid dan saya berikan kepada mereka. Ini ketiga-tiga warna tersebut. Yang seterusnya, fun learning. Baik, fun learning ini yang saya hasilkan iaitu caranya adalah belajar sambil bermain supaya murid akan lebih seronok dan bersemangat sehingga menimbulkan semangat berpasukan dan nilai keusahawanan yang tinggi.
Jadi, melalui fun learning ini juga, murid akan dapat belajar sambil bermain supaya murid-murid lebih seronok, dan keadaan ini sesuai dengan teori humanisme pada tahun 1903 sehingga 1970, di mana dalam teori ini adalah manusia lebih cenderung apabila melihat atau mengalami sesuatu peristiwa atau keadaan yang menarik minat mereka ketika itu, sekaligus akan membolehkan mereka lebih gemar untuk menjalani pengalaman yang mereka rasai pada ketika itu. Sebagai contoh, saya semasa menjalankan PDPC, saya telah menggalakkan murid-murid untuk bermain close procedure sehingga menimbulkan semangat pasukan yang tinggi dan nilai keusahawanan kepada setiap murid. Antara pengetahuan dan kemahiran yang baharu yang diperolehi adalah saya menggunakan melalui reward chart. Reward chart ini maksudnya buku ganjaran ataupun kad ganjaran yang saya gunakan. Saya berikan kepada setiap murid saya supaya mereka lebih bermotivasi sejajar dengan teori atribusi Wiener pada tahun 1980, yang mana manusia ini akan lebih bermotivasi apabila dihargai. Murid yang berjaya menyelesaikan tugasan dengan baik akan mendapat ganjaran. Okey, baik. Sebagai contoh, murid yang berjaya menyelesaikan tugasan dengan baik akan mendapat ganjaran. Dengan cara saya akan melekatkan stiker ganjaran terhadap reward chart setiap murid yang telah berjaya untuk menyelesaikan tugasan yang saya berikan. Okey, baik. Ini contoh kad ataupun reward chart yang saya telah berikan kepada murid saya. Ini adalah buku ganjaran ataupun kad ganjaran. Yang keempat adalah ilmu binaan dan inovasi. Seterusnya iaitu video learning. Inovasi pengajaran yang telah saya hasilkan adalah melalui video learning. Saya telah menghasilkan satu video learning mengenai topik pendidikan Islam iaitu beriman kepada kitab. Kemudian saya telah muat naik di aplikasi YouTube, dan melalui aplikasi YouTube itu telah saya bekalkan kepada semua murid-murid saya supaya murid boleh menonton video learning yang telah saya sediakan. Selain itu juga saya telah menyediakan kuis. Murid-murid akan menyediakan kuis interaktif. Murid-murid akan lebih seronok untuk menyertai kuis interaktif kerana ia lebih berbentuk kepada game ataupun permainan. Seterusnya, ilmu binaan dan hasil inovasi pengajaran iaitu nota roket pendidikan Islam. Okey, baik. Antara inovasi pengajaran yang telah saya hasilkan yang lain adalah nota roket pendidikan Islam, di mana hal ini demikian kerana terdapat beberapa isu yang tercetus sepanjang saya menjalani tempoh praktikum. Yang terakhir, yang kelima adalah komen dan reaksi pengalaman mengajar di sekolah. Baik, sepanjang saya mengajar di sekolah, dalam menjalani tempoh praktikum, apa yang saya boleh simpulkan adalah sebanyak 10% murid yang agak pasif perlu diberikan perhatian yang penuh untuk membentuk soft skill mereka. Pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kemahiran murid-murid seperti ini, sama ada murid-murid ini dapat diberikan aktiviti pengukuhan secara berterusan dan konsisten bagi guru pendidik Islam supaya dapat membantu murid-murid mengatasi masalah kendiri seperti malu, kurang berkeyakinan dan masalah tidak aim. Okey, hasilnya murid-murid ini akan dapat digilap dan dilatih sehabis baik untuk menjadi murid yang lebih aktif di bilik darjah. Selain itu, sebanyak 50% saya telah menguasai orientasi PDPC yang boleh diterapkan selaras dengan keperluan kebolehan murid di bilik darjah. Dan seterusnya adalah sebanyak 40% saya telah memperbagaikan lagi ilmu binaan
dan inovasi yang membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik murid, terutamanya bagi subjek pendidikan Islam. Hasilnya, kita dapat lihat keputusan pentaksiran sumatif bagi mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 2022 di mana saya telah melaksanakan pentaksiran kepada murid tahun 5 sebanyak 22 orang murid dan juga tahun 6 sebanyak 28 orang murid, di mana kita dapat lihat tahap penguasaan 1 sehingga 3, murid tahun 5 dan 6 masing-masing sifar. Manakala TP4 bagi murid tahun 5 adalah seramai 10 orang dan murid tahun 6 adalah 8 orang. Manakala TP5 adalah murid tahun 5 seramai 9 orang, manakala murid tahun 6 adalah seramai 15 orang. Seterusnya, TP6 pula adalah tahun 5 sebanyak 3 orang, manakala tahun 6 sebanyak 5 orang murid. Kesimpulannya, melalui data keputusan pentaksiran sumatif ini, saya dapat melihat dengan lebih jelas perkembangan pencapaian akademik murid terutamanya dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Secara keseluruhannya, murid-murid dapat menguasai subjek pendidikan Islam ini berdasarkan ilmu binaan dan juga inovasi pengajaran yang telah saya laksanakan. Sebagai kesimpulan, suka saya ingatkan bahawa guru adalah sebaik-baik pekerjaan yang menjadi pemangkin generasi masa kini untuk menjadi generasi yang terbaik pada masa hadapan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan bagi menyahut aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Negara pada tahun 2013 sehingga 2025. Berikut merupakan rujukan saya menghasilkan perbentangan refleksi pertengahan praktikum RPP ini. Sekian, terima kasih.